Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari tu awak dah belajar tentang lakaran pilihan. Okay, lepas tu lakaran lakaran idea. Lepas tu lakaran pilihan, and then kamu dah membuat penilaian lakaran dan juga anggaran kos. Okay, siapa yang masih on mic, tolong off mic sebab bising. Cikgu dah sedaya upaya cari tempat yang tak bising ni. So bila siapa ada kawan yang on mic, so dia akan dengar dengan sangat clear. Okay, so off dulu sebab cikgu nak bagi penerangan ni, kalau tak nanti tak dengar. Okay, panasnya bilik Ustaz Melody. Okay, so hari tu awak dah belajar, cikgu ulang balik, awak dah belajar lakaran idea. So awak buat 3 tu kan. Okay, lepas tu awak pilih satu pilihan, satu lakaran untuk dijadikan lakaran pilihan. Okay, lakaran yang awak nak buat untuk projek awak. Okay, dan lepas tu awak menilai lakaran awak, maksudnya awak tambah baik. Okay, selepas tu selepas tambah baik, Hamish tolong mute. Hamish tolong off. Okay, tolong jangan on mic. Cikgu kena ulang banyak kali dah ni. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk yang sebelum ni awak dah belajar lakaran idea. Okay, lepas tu lakaran pilihan dan juga penilaian lakaran. Maksudnya awak menilai lakaran yang awak dah pilih tu dan awak tambah baik. Selepas tu last hari tu ialah awak buat anggaran kos. Okay, anggaran kos tu ialah kos untuk bahan awak buat, awak punya bekas untuk face mask. Okay, bekas face mask tu. Okay, Hamish tolong jangan on mic. Okay, Sri Ganesh tak apa, kalau lagging pun tak apa. Okay, sebab yang ni cikgu record kat sini okay. Cikgu punya suara dengan video. So nanti cikgu akan up video ni dekat Google Classroom. So awak boleh tengok balik. Sebab mungkin dekat awak lain tak okay kan. Kat sini okay. Okay, setelah cikgu mencari tempat yang sunyi dan senyap. Okay, so jumpa. Okay, untuk hari ni awak akan belajar untuk ukur, buat pola, and then awak perlu potong awak punya kain. Okay, ataupun fabric lah. Okay, apa yang awak perlukan ialah awak punya face mask ni. Okay, face mask saiz awak lah. Jangan face mask saiz dewasa sebab berbeza. Saiz untuk kanak-kanak, saiz awak, saiz muka awak. Okay, apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlukan kertas pola. Okay, kertas pola ni kamu boleh ambil apa saja. Okay, contoh macam kat rumah kamu nak gunakan kertas A4 sebab kalau kamu nak cari kertas pola susah kan sekarang PKP, mungkin kedai tak buka ke apa, tak apa. Guna kertas kosong yang ada di rumah. Okay, tak kisah kertas warna boleh, kertas A4 putih biasa pun tak ada masalah. Okay, kalau siapa yang nak guna kertas lukisan ataupun kertas yang macam yang besar tu kan, kertas kita panggil kertas minyak pun boleh, tak ada masalah, yang warna coklat tu. Okay, pun boleh, tak ada masalah. Kertas garis-garis punya. Okay, garis-garis tidak digalakkan sebab kamu nak lukis. Sebab kalau bergaris, kamu akan keliru dia punya ukuran. So cari kertas yang kosong macam ni. Okay, ni contoh. Kertas A4 biasa yang kosong. Dengan cikgu cakap, okay, tak kisah kalau kamu ada kertas yang lebih besar daripada ni pun tak ada masalah, asalkan dia plain, kosong. Okay, plain, kosong. Okay, bermaksud, okay, bila kosong, okay, senang kamu nak lukis dan juga buat ukuran. Okay, dengar cikgu explain dulu sampai habis. Nanti last baru cikgu open untuk soalan. Sebab kalau kamu, masa cikgu terang kamu tanya, takut kawan lain nanti tak faham. Okay, tunggu sabar satu-satu. Syamita tolong mute mic dulu. Okay, apa yang kamu perlukan? Okay, face mask kanak-kanak ni. Okay, untuk kamu ukur. Okay, selepas tu ialah kertas A4. Okay, ataupun apa saja kertas yang plain. Okay, apa yang perlu kamu buat ialah kamu ukur ni untuk buat pola kamu. Okay, pola tu maksudnya kertas yang kamu gunakan untuk kamu trace. Okay, ataupun kamu tekap. Faham tak tekap? Okay, tekap pada awak punya fabric untuk awak potong. Okay, bukan boleh potong sesuka hati sebab kita nak tahu ukuran dia. Okay, macam pada lakaran awak pun awak dah tulis ukuran dia berapa, betul tak? Okay, nak senang awak boleh ukur awak punya face mask ni. Okay, cara yang kedua ialah kamu letakkan face mask kat sini dan awak ukur. Okay, macam mana kamu nak buat pola. Okay, hasilnya ialah cikgu punya macam ni lah. Okay, bergantung pada awak punya design lakaran. Okay, design lakaran tu mesti sama lah. Okay, dengan awak punya pola. Jangan awak buat pola bentuk lain, tapi design lakaran bentuk lain. So tak sesuai lah. Okay, yang ini face mask awak. Okay, apa yang cikgu buat ialah cikgu
ukur dekat sini. Okey, ni. Contoh macam ni. Okey, ukur supaya saiz dia tu betul. Okey, yang ini pula cikgu buat garisan kerana apa? Okey, yang ini akan menjadi tutup. Okey, sebab cikgu buat macam bentuk sampul surat tu. Okey, tutup ni. Nampak? So, cikgu gariskan kat bawah ni untuk lipatan dia. Okey, garisan yang atas ni pula, cikgu buat untuk dia punya lipatan yang bahagian atas. Okey, bahagian atas. Okey, untuk cikgu punya lakaran, cikgu buat lakaran bentuk segitiga atas ni. Okey, macam bentuk sampul surat. Okey, segitiga ni. Okey, bila segitiga macam ni, cikgu buat segitiga lah kat atas. Okey, bila kamu dah siap buat, bergantung pada kamu punya lakaran. Okey, kalau lakaran kamu bentuk macam bulat ke ataupun bujur ke, ataupun lakaran kamu mungkin dia punya tempat buka dia dekat tepi sini, kamu kena buat bukaan dekat tepi sinilah. Okey, berbeza. Jangan ikut macam cikgu. Ni cikgu tunjuk contoh cikgu punya. Okey, yang ini. Okey, apa yang perlu kamu buat selepas kamu dah buat pola ni, kamu perlu gunting, potong. Okey, potong. Potong guna gunting kertas. Bukan gunting kain tau, sebab yang ini ialah kertas. So, kamu gunakan gunting kertas. Okey, potong je ikut garisan yang kamu dah buat. Okey. Supaya kamu nak letak dekat fabric tu betul. Okey, potong saja. Okey. So, kamu dah potong, kamu akan dapat bentuk pola macam ni. Okey, nak tahu betul ataupun tidak, okey, kamu boleh test. Bila lipat tu betul tak jadi sampul surat? Okey, macam ni. Okey, nampak tak sekarang ni dia bentuk macam sampul surat? Boleh on mic untuk jawab, untuk respon. Okey, so maknanya betul ke tak cikgu hukum? Okey. So, betul tak ukuran cikgu sekarang ni? Maknanya okey. Betul. Okey, untuk cikgu, yang ni ukuran untuk cikgu. Kalau untuk awak kena pastikan ukuran kamu betul. Okey, macam yang cikgu gunakan ni ialah face mask cikgu. Okey, awak perlu ukur ikut face mask awak. Tengok betul-betul saiz dia. Nak guna apa awak ukur? Guna pembaris. Okey, ukurlah berapa? Okey, berapa sentimeter kat sini, nampak tak? Okey, berapa sentimeter ni? Okey, berapa sentimeter kat sini, okey, kamu ukur. Okey, contoh macam cikgu punya ni memang besar. Okey, kerana apa besar? Sebab di bahagian tepi ni nanti cikgu akan buat hiasan. Okey, untuk hiasan pula, okey, macam mana kamu nak tahu hiasan tu sampai mana? Okey, macam cikgu buat hiasan adalah di bahagian tepi sini. Okey, bahagian tepi ni. Okey, ingat tak cikgu buat render tu? Okey, yang ada tepi-tepi yang macam awan tu kan, cikgu buat tu ialah render. Okey, render tu nak berapa panjang ataupun berapa besar, kamu kena ukur bahan kamu. Okey, berapa lebar dia. So, bila lebar dia berapa awak tahu, so kamu akan tahu berapa ukuran yang kamu perlu jahit pada dia. Okey, macam cikgu punya, okey, ialah 1 cm. So, 1 cm, okey, dia nampak kat sini. Nampak tak? Okey, 1 cm ni, okey, kamu ukur pada nombor 1 ni. Okey, nombor 1 ni dan kamu letakkan kat sini lah. Ini 1 cm. Daripada tepi ni kepada nombor 1 ni. So, itu ialah bahagian untuk kamu jahit render kamu. Okey, ataupun hiasan kamu. Okey, macam cikgu tanda ni lah kejap cikgu buat. Supaya kamu nampak. Okey. Ni cikgu ajar satu-satu supaya kamu nampak. Okey. Sebab tu cikgu cakap jangan buat dulu, sebab kalau kamu buat dulu tak ikut dia punya step, dia kuranglah markah. Okey, sebab setiap step tu ada markah. Sebab kalau kamu tiba-tiba dah siap je, cikgu tak tahu macam mana kamu buat, so macam mana cikgu nak bagi markah? Okey, sebab ada beberapa kawan yang dah siap, macam hari tu Anas, siapa Yoganan dengan siapa lagi seorang, Nisalen. Dia dah buat dulu. So, cikgu tak nampak macam mana cara dia buat. Betul ke tak? Sebab lagipun, awak ada mata jahitan yang kamu perlu aplikasi. Maksudnya, mata jahitan tu kamu kena buat, belajar dan buat pada kamu punya hasil. Okey, macam contoh yang ini. Nampak tak? Nampak tak garisan ni? Okey, okey, nampak? Okey, garisan ni cikgu akan tahu. Okey, ni contohlah awak punya cikgu punya render tu, cikgu akan jahit macam ni. So, render yang keluar tu kat sini.
So yang ini bahagian untuk cikgu jahit. So kena garis lah. Okay, kalau siapa yang letak ribbon ke ataupun render macam cikgu juga, so awak kena buat dekat mana yang kamu akan mula jahit render tersebut. So buatlah garisan. Sama, kalau contoh kamu buat sebelah kanan dengan kiri, so kena buat dua lah. Okay. Cikgu tak on kamera. Okay, cikgu. Ada orang tak nampak cikgu ke? Okey, sekejap. Sekejap. Boleh guna misi ke? Okey, sabar satu-satu. Sabar. Satu-satu. Okey, Hamish, kita belum jahit lagi. Hari ni kita belajar apa, Hamish? Kita belajar apa? Pola. Ya, pola. Awak baru nak ukur dengan gunting saja. Belum buat jahit lagi, Hamish. Okey, tapi sebab Hamish, tak apa. Sebab Hamish dah tanya dulu. Okey, kawan-kawan lain pun nak tahu. Okey, cikgu bagi tahu terus. Okey, kamu boleh rujuk dekat buku teks. Memang kamu boleh guna mesin jahit yang mudah tu. Tapi untuk satu jenis jahitan sahaja. Okey, cikgu ulang sekali Untuk jahitan mesin, siapa nak guna mesin jahit boleh, tapi hanya untuk satu jenis jahitan saja, iaitu jahitan Kia. Okey, dengar jahitan Kia saja yang boleh. Untuk yang jahitan tu. Okey, Akif nanti sekejap lagi cikgu jawab Okey, untuk jahitan Kia saja. Boleh rujuk semula untuk jahitan Kia tu macam mana. Okey, jahitan mesin satu je. Tapi lagi dua jenis mata jahitan mesti aplikasi guna jahitan tangan yang kita belajar. Sebab hari tu awak belajar ada 6 jenis, betul? Okey, cuma awak belum belajar lagi cara nak jahit. Okey, minggu depan cikgu akan ajar. Sebab awak dah masuk ke sekolah kan, senang cikgu nak tunjuk nanti. Okey, so awak perlu pilih jahitan Kia tu wajib. Okey, tak kisahlah kamu nak guna mesin jahit boleh, kamu nak guna tangan pun boleh. Sebab jahitan Kia dia memang boleh guna dua. Okey, jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Okey, tu wajib. Yang lagi dua tu kamu pilih sebagai jahitan hiasan ataupun jahitan untuk klepek kamu. Okey, klepek tu maksudnya yang inilah untuk awak. Awak ni untuk awak lipat, tu klepek. Okey, cikgu nak jawab soalan kawan awak. Tadi Akif dengan Zitang ada tanya, okey, nak buat guna zip boleh tak? Boleh, dengan syarat kamu kena nyatakan penggunaan zip tu dalam kamu punya lakaran. Jangan dalam lakaran kamu tak tulis nama bahan tu. Maksudnya di bahagian mana zip tu kamu nak guna. Okey, macam ni design cikgu lah, memang tak ada zip lah. Okey, di mana zip tu kamu nak guna? Kamu kena lukis betul-betul zip tu di mana. Okey, dan macam mana cara buka dia. Okey, macam contoh macam cikgu ni. Okey, cikgu buat yang design macam ni, cikgu akan tampal kat sini. Okey, pasal ada velcro. Okey, pasal ada butang. Macam mana? Okey, kena pandailah kamu fikirkan design kamu. Okey, tak apa. Kalau contoh bila kamu tengok ni, kamu nak buat pola, kamu ada idea lain. Okey, boleh, tak ada masalah. Macam cikgu dah ingatkan minggu lepas, bila kamu menilai semula lakaran, okey, kamu nak tambah lagi. Okey, kalau kamu nak tambah lagi boleh, masih ada masa sebelum kita mula. Okey, sebelum kita mula sekolah, masih ada masa untuk kamu ubah lakaran, kamu nak tambah lagi, boleh, tak ada masalah. Okey, dengan syarat bila kamu tambah pada pola ataupun kamu tambah bahan, mesti ada dalam kamu punya lakaran. Okey, sebab kalau tak ada lakaran, tak boleh. Cikgu kena buat dalam kertas saja. Okey, hari ni memang kita buat pola memang guna kertas. Tapi nanti kejap lagi cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak gunting guna kamu punya pola ni pada fabric. Okey, siapa yang tak off mic, tolong off mic, kawan tak dengar lah. Okey, jap cikgu check semua punya soalan sekejap takut ada yang cikgu terlepas. Okey, Divya tahu buat jahitan Kia. Baguslah kalau siapa yang tahu. Okey, Tengku Asyafina ada tanya. Okey, boleh tak guna kad Manila? Okey, boleh tak guna kad Manila? Kawan-kawan lain boleh tolong tak? Rasa-rasa boleh tak guna kad Manila? Manila kad? Boleh, tak ada masalah. Sebab Manila kad memang plain. Dia tak ada garisan ataupun corak. Jangan guna jangan guna kertas yang untuk wrapping tu. Kertas hadiah tu tak boleh. Sebab nanti kamu yang akan keliru nak buat pola.
Okey, sebab nanti kamu nak buat pola, kamu tak nampak garisan kamu. Okey, berbanding dengan yang ini, kosong kan? Okey, bila kosong, kosong macam ni, kamu senang nak nampak garisan. Macam ni. Okey, okay, cikgu garis yang bahagian tepi. Okey, sekejap lagi cikgu ambil fabric supaya kamu nampak macam mana cara kamu nak ni. Okay, kejap Okey, macam ni cikgu dah tulis cikgu dah gariskan. Okey, yang ini untuk render. Okey, kalau contoh kamu takut, kamu tergunting ataupun tersalah buat, boleh saja, tak ada masalah. Kamu tulis kat sini ialah render. Okey, maknanya untuk bahagian hiasan kamu lah macam ni. Render. Okey, awak labelkan. Okey, sebab kamu takut kan? Okey, kamu labelkan. Okey, kamu nak buat lubang butang. Okey, labelkanlah situ ialah lubang butang. Okey, jangan nanti kamu terpotonglah apa. Cikgu cakap murid kena tunjuk step by step. Jadi nak buat video. Okey. Akid dah tanya dulu. Okey. Yang cikgu tunjuk ni ialah step by step, memang yang apa yang kamu perlu buat hari ini. So, yang step by step tu cikgu dah nyatakan dalam Google Classroom. Maknanya selepas habis kelas ni, kamu akan dapat lihat dalam Google Classroom kamu dah ada arahan tu. Okey, selain daripada tu, kamu boleh rujuk dekat buku teks muka surat 14, 15, 16. Dia ada step nombor 1 hingga nombor 8. So macam mana kamu nak buat pola, kamu nak garis, kamu nak ukur, lepas tu kamu nak potong macam mana. Okey, sekejap cikgu ambil fabric, okey, supaya kamu nampak macam mana kamu nak semat dan juga kamu nak potong. Okey, sekejap cikgu off kejap. Tolong jangan berbual yang bukan ataupun yang komen pun, kalau boleh jangan, sebab cikgu recordkan ni, nanti kan nampak kamu. Okey, cikgu off sekejap. Okey. Sekejap je cikgu ambil. Okey. Tak apa, yang hari ni macam tadi Akif cakap, dia tak ada bahan lagi. Tak apa, hari ni boleh start dah cari bahan. Sebab nanti naik sekolah, kamu dah perlu bawa dah semua. Okey. Apa yang kamu perlukan ialah ni, kotak alatan jahitan ni. Okey, kotak alatan jahitan ni yang simple je lah yang ada ni. Okey, kalau siapa yang tak ada, tak apa. Nanti cikgu try cari dekat bengkel yang mana ada lebih tu, cikgu guna dulu. Sebab yang baru tak beli lagi. Okey, yang tahun lepas punya mungkin ada baki, cikgu akan beri siapa yang tak mampu belilah. Okey, siapa yang ada di rumah boleh bawa yang dari rumah punya. Okey, yang ni. Set alat jahitan. Okey, jangan risau. Jangan nangis pula tak cukup ke apa. Okey, jangan risau. Okey, apa yang kamu perlukan ialah 2 keping fabric. Okey, macam cikgu ambil fabric yang plain. Sebab apa? Cikgu nak mudah kamu nampak macam mana cara jahitan. Okey, yang ini. Okey, fabric ni dia ada 2 bahagian. Legging, tak apa. Siapa yang legging tu, jangan risau, cikgu save video ni. Okay, nanti cikgu akan upload dekat YouTube. So, kamu boleh tengok semula sebab kat sini okey. Okey, suara cikgu tak lagging. Nanti awak boleh tengok balik. Tak boleh dengar. Tak apa, kalau yang tak nampak ke, yang tak dengar ke, nanti cikgu akan record dan cikgu up dekat YouTube. Okey, YouTube tu cikgu akan share dekat Google Classroom. Jangan risau. Okey, apa yang kamu perlukan ialah dua helai fabric. Okey, macam ni. Okey, 2 helai fabric yang bersaiz sama. Okey, kenapa 2 helai? Kerana kamu nak buat 2 lapisan. Okey, kalau contoh design kamu tak perlu tak perlu 2 helai. Boleh, tak ada masalah. Okey, contoh. Macam design cikgu ni, cikgu tanya, perlu tak 2 helai? Okey, design pola cikgu ni, perlu tak 2 helai fabric? Perlu. Perlu ke tak? Okey, Tak. siapa rasa-rasa kata perlu? Perlu. Okey, sebenarnya bergantung pada design kamu, perlu ataupun tidak kamu buat tu 2 lapis. Okey, 2 lapis. Okey, sebab kalau design macam ikut design cikgu, hanya ada 1 lapis saja. So, 1 helai je lah.
Okey, fabric. Bila satulah fabric. Okey, cikgu kat sini. Okey, bila kamu angkat yang ni, okey, mesti kenal pasti yang mana satu bahagian luar, yang mana satu bahagian dalam. Okey, macam cikgu pilih kain ni, kita panggil kain velvet. Kain velvet ni maksudnya berbulu ni. Dia rasa macam velvety kat luar. Okey, kalau macam bahagian dalam dia licin. So, kamu nak ukur pola mesti letak pada bahagian dalam. Kerana apa? Okey, macam cikgu punya ni, kenapa letak bahagian dalam? Sebab nanti yang bahagian dalam tu yang akan kamu lipat. Faham tak sekarang ni? Okey, jangan kamu salah trace pola. Okey, jangan kamu salah buat pada bahagian yang luar. Okey, sebab nanti bila kamu lipat dia jadi terbalik. Okey, takut nanti tak jadilah kamu punya hasil. Sebab tu cikgu kena tunjuk satu-satu, kena ajar awak satu-satu. Bukan sebab apa? Supaya kamu tahu cara yang betul untuk kamu hasilkan kamu punya artikel jahitan. Sebab kalau kamu hantar terus buat je, okey, nanti tak jadilah, cikgu tak tahu kamu buat macam mana. Okey, ni cikgu ajar cara smart guna ni. Okey, awak dah belajar sebelum ni jarum peniti. Okey, nampak tak jarum peniti ni? Okey, nampak tak jarum peniti? Cikgu smart. Okey. Okey. Siapa tahu kenapa cikgu sematkan jarum peniti ni dekat pola? Sebab nak jahit. Sebab nak jahit. Saya tak nampak jahit. Cikgu? Ya? Kena letak atas situ dan dalam fabric ke? Dalam fabric, atas fabric Hamish. Inilah cikgu sedang tunjuk ni. Okey. Yang ini memang dia kena letak atas fabric. Itu namanya pola Hamish. Pola ni untuk awak trace. Okey, supaya kamu tak potong kain sesuka hati. Okey, kenapa kita tak boleh potong kain sesuka hati? Nanti kamu membazir. Membazir apa? Kain fabric. Membazir kain atau fabric tu lah. Kalau kamu tak ukur betul-betul, kamu tak trace betul-betul, nanti kamu salah buat. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Nanti awak kena beli lagi kain lain. Rugilah. Okey, sebab tu kita perlukan pola ni. Okey, awak perlu semat. Okey, macam saya gunakan ni ialah guna jarum peniti. Okey, kamu cocok saja ni, cikgu tunjuk cocok saja sini. Okey, hati-hati jangan kena tangan kamu. Okey, dan keluarkan saja kat sebelah sini. Okey, so kenapa perlu semat? Okey, sebab nanti bila kamu nak gariskan pada fabric kamu, dia tak bergoyang. Nampak? Goyang tak lagi. Tanggal tak? Nampak tak? Dia ada tanggal ke? Tak ada. Tak ada tanggal. So dia dah tak bergerak lagi. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu buat garisan pada kamu punya fabric. Okey, guna apa? Guna pensel boleh. Sebab kalau siapa yang di rumah ada kapur tukang jahit, okey, boleh rujuk dekat buku teks sebab semula kapur tu apa. Okey, boleh guna kapur tu. Okey, kalau siapa yang tak ada kapur, guna apa? Pensel. Pensel. Dengan syarat pensel kayu yang 2B supaya kamu nampak. Okey, so apa kamu buat? Kamu gariskan ikut pola ni. Okey, garis je. Okey, kalau kamu takut dia tak lurus, kamu boleh gunakan pembaris. Okey, contoh macam ni kan, kamu takut tak lurus, kamu gunakan pembaris, ikut saja. Okey, pada pola tersebut. Okey, jangan salah. Okey, sebab kamu dah buat pola ni ikut ukuran. Kalau kamu tak gariskan pola tu dengan betul, okey, nanti salah lah. Okey, contoh cikgu garis buat satu garis di bahagian tepi saja supaya kamu nampak. Okey, ini ialah garisan yang cikgu dah pindahkan. Nampak tak garisan ni? Okey, ni ialah garisan yang cikgu dah pindahkan daripada sini. Daripada sini, nampak? Okey, daripada garisan yang ini, daripada pola ni, cikgu gariskan ikut pola tu betul-betul. So, kita dah dapat yang ini. Okey, guna pensel Jasmita. Okey, guna pensel. Okey, selepas kamu dah gariskan, apa yang kamu buat? Lepas garis buat apa? Agak-agak buat apa? Siapa pandai? Labelkan. You kan labelkan. Potong. Okey. Dengan ni, sebelum gunting ataupun potong, apa yang kamu perlu buat? Cabut semula awak punya pola ni. Sebab dia akan ganggu awak untuk potong. So, awak kena cabut semula. Kenapa awak cabut? Sebab awak dah buat garis. Kenapa awak perlu pola lagi? Okey? Kamu potong saja. Siapa ni? Jalendra.
Jalendra nak tanya ke? Off kejap mic. Sebab kawan tak dengar. Okey, siapa yang on mic? Okey, sebelum kamu potong, kamu perlu ni. Keluarkan awak punya pola ni. Maknanya alihkanlah. Okey, supaya kamu hanya potong ikut garisan yang kamu dah buat yang ni. Okey, tak perlulah ikut kertas lagi. Susah kamu nak potong. Okey, dan gunting guna gunting apa? Kamu nak potong tu guna gunting apa? Siapa tahu? Yes, gunting kain. Ya, pandai. Gunting kain ataupun kita panggil gunting fabric. Boleh. Okey, so kita boleh guna gunting kain ataupun gunting fabric untuk potong. Okey. Selepas kamu dah potong tu, baru kamu buat garisan yang label cikgu cakap tadi tu. Okey, maksudnya garisan di mana kamu nak buat kamu punya render, kamu nak buat butang. Okey, kalau macam butang, kamu boleh buat tanda X macam ni. Okey, cikgu tunjuk macam ni. Contohlah ni bukan yang betul Nampak tak tanda X? Untuk butang. Okey. Butang tu X pangkah tahu salah tu kan. Okey, kamu boleh tanda pangkah tu untuk kedudukan butang. Okey, kedudukan butang tu supaya kamu tahu okey kat situlah kamu nak jahit butang. Okey, kat situlah kamu nak lekatkan kain velcro. Contohlah. Okey, tak perlu kamu lukis bulatan butang tu, tak perlu. Okey, sebab bila tempat yang kamu nak jahit tu kamu hanya tanda saja. Tak perlu lukis. Sebab kamu lukis dah siap lukis daripada lakaran. Okey, hari ni awak hanya buat pola. Pola ingat mesti ukur betul-betul. Ukur ikut apa? Kamu punya face mask. Okey, jangan salah. Jangan pinjam face mask mak awak ataupun jiran sebelah ke. Okey, nanti tak muat. Okey, ikut face mask saiz muka awak sendiri yang awak selalu pakai. So, kamu boleh gunakan beg tu selalu. Okey, ukur, ambil face mask ni. Okey, gunakan pembaris. Okey, dan juga pensel kamu. Ni pensel. Okey, buat garisan yang betul. Okey, mengikut kamu punya lakaran. Bentuk lakaran. Okey, kalau macam cikgu buat bentuk yang ni. Okey, bentuk macam sampul surat ni. Okey, kalau kamu buat design lain, kamu kena fikirkan macam mana kamu nak buat pola untuk design lain. Okey, boleh juga kalau kamu nak buat depan dan belakang tu, contohlah kamu nak buat besar kan, kamu nak buat guna dua helai fabric pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tu je tugasan awak hari ni. So first buat pola. Okey, ambil kertas buat pola. Okey, lepas tu ukur. First step ialah ukur. Ukur kamu punya face mask. Okey, gunakan pembaris ni. Okey, ukur face mask awak, kemudian ukur pada kertas ni, kertas kosong ni. Ini kertas kosong. Okey, ukur pada kertas ni, okey, berapa ukuran dia. Okey, selepas itu kamu tanda. Okey, tanda guna pensel ataupun kamu boleh, kalau nak jelas kamu boleh guna marker yang kecil lah ataupun Sharpie tu, tahu tak? Sharpie kan? Pun boleh. Okey, selepas itu kamu buat apa? Kamu potong. Okey, potong guna gunting kertas ni. Okey, gunting kertas. Kerana kamu potong kertas yang ini untuk pola. Okey, selepas dah gunting pola,